Zaman Tun Mahathir lagi banyak pindah perlembagaan. Zeti bailout Tun M diam, Najib bailout Tun M bersuara. Pening pas cakap berpusing-pusing. Tun M bengang bertindak ancam Zahid. Pemilihan PKR makin kecoh, FRU terpaksa campur tangan. Ketua Penerangan UMNO Syaril Hamdan mengingatkan Dr. Mahathir Mohamad bahawa beliau juga pernah membina perlembagaan UMNO berkaitan pemilihan parti sebanyak 2 kali ketika menjadi presiden parti itu pada 1980-an. Syaril berkata, Mahathir pada 1987 memperkenalkan sistem 10 undi bonus bagi setiap pencalonan untuk jawatan presiden dan timbalan presiden. Katanya pada 1998, Mahathir yang ketika itu masih presiden UMNO memperkenalkan pula sistem kota bagi pencalonan jawatan tertinggi. Saya tak merasakan UMNO perlu menjustifikasi tindakan dalaman kepada parti saingan, tetapi disebabkan yang bersuara kali ini juga bekas Presiden UMNO, mungkin ada baiknya saya ingatkan, ini bukan kali pertama pindaan perlembagaan UMNO telah dilakukan. Semenjak 1987 hingga kini, pindaan perlembagaan telah dilakukan 3 kali. Katanya di Facebook. Syaril juga mempersoalkan maksud Mahathir apabila merujuk UMNO tidak menghormati perlembagaan parti sendiri selepas bertindak memindahnya. Adakah bermaksud kepimpinan waktu itu tak hormat perlembagaan parti? Kali pertama Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, perlembagaan persekutuan telah dipindah 23 kali, termasuk tahun 1988 di mana terjadinya krisis perlembagaan. Kali kedua Tun menjadi Perdana Menteri, perlembagaan persekutuan dipindah 1 kali. Adakah ini juga bermaksud tak hormat perlembagaan negara sendiri? Sudah tentu jawapan kepada semua di atas. Tidak, katanya. Mengulas lanjut, Syaril berkata, perlembagaan sesebuah organisasi boleh dipindah mengikut kesesuaian sesuatu waktu dan akan dipindah dari semasa ke semasa selagi tidak lari daripada semangat dan roh perjuangan parti tersebut. Lebih baik pindah perlembagaan parti berbanding berpindah parti berkali-kali, katanya. Terdahulu Mahathir yang juga ahli Parlimen Langkawi mengulas usul pindaan perlembagaan UMNO untuk menangguh pemilihan parti bagi membolehkan pemilihan parti diadakan tidak lebih dari 6 bulan selepas pilihan raya umum. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menolak dakwaan bahawa pindaan perlembagaan itu dilakukan bagi menyelamatkan kedudukannya sebagai presiden. Katanya, cadangan pindaan perlembagaan parti itu datang daripada suara akar umbi. Sementara itu, dalam maklum balas segera timbalan Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata, Syaril gagal memahami apa yang cuba disampaikan Mahathir. Ya, memang sebelum ini ada pindaan dibuat, tapi apakah objektifnya? Untuk kekal berkuasa bagi segelintir individu dan lebih penting, pindaan dibuat UMNO demi membenarkan presidennya yang berdepan tuduhan di mahkamah kekal menerajui UMNO, katanya. Najib Razak mengkritik Dr. Mahathir Mohamad yang tidak bersetuju dengan langkah bailout yang dicadangkan beliau bagi menyelamatkan Sapura Energy Berhad dengan menegaskan bahawa ahli Parlimen Langkawi itu tidak pernah bersuara ketika syarikat penyediaan perkhidmatan minyak dan gas itu di bailout pada 2019. Najib yang juga bekas Perdana Menteri ke-6 berkata, bukan mudah baginya untuk menyarankan supaya kerajaan menyelamatkan mana-mana syarikat kecuali ia mempunyai kepentingan strategik atau berpeluang untuk diselamatkan. Ketika PNB bawah Zeti bailout Sapura dan menjadi pemegang terbesar Sapura serta menjadikan syarikat itu sebagai GLC pada 2019. Ketika itu dia, Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri, tak ada pun dia kata kurangkan kerugian, bukan bailout, atau kita tak patut selamatkan orang yang telah gagal. Ketika Petronas melalui syarikat MISC bailout syarikat perkapalan anak dia semasa dia Perdana Menteri keempat, tak ada pun dia kata kurangkan kerugian, bukan bailout, atau kita tak patut selamatkan orang yang telah gagal. Tun, saya bukan kaki bailout, tak menjadi, kata Najib di Facebook. Najib mencadangkan supaya Petronas mengambil alih Sapura bagi mengekalkan syarikat itu diisytiharkan muflis. Katanya cadangan itu adalah antara syar untuk menyelamatkan Sapura, memandangkan Petronas memiliki kepakaran dengan satu lagi pilihan, membabitkan pinjaman bank kepada syarikat itu yang dijamin kerajaan. Najib memberi cadangan itu dalam debat perdana dengan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim yang diadakan di Pusat Pelancongan Malaysia. Mahathir tidak bersetuju dengan langkah bailout bagi menyelamatkan Sapura kerana menurutnya ada masanya perniagaan mengalami untung dan rugi. Beliau sebaliknya berkata, usaha perlu diambil bagi mengurangkan kerugian yang ditanggung oleh penyediaan perkhidmatan minyak dan gas itu. Najib berkata ketika era pentadbirannya antara 2009 hingga 2018, beliau hanya melaksanakan langkah bailout
sebanyak 3 kali. Siltera yang berjaya dipulihkan keuntungannya, Proton yang kamu bantah tetapi terbukti berkesan hari ini, serta MAS sebab perlu menjaga industri pelancongan serta memastikan ada saingan bagi penerbangan tempatan. Jangan macam anak kamu, sekadar nak bantah saja sebab yang cadangnya nama Najib, kata ahli parlimen pekan itu. Parti Pribumi Bersatu Malaysia tidak halang PAS atau mana-mana parti dalam Perikatan Nasional untuk bekerjasama dengan UMNO. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin menegaskan parti pimpinannya mengambil pendekatan tersebut kerana berpegang kepada prinsip penyatuan ummah. Dasar kita tidak halang mana-mana parti baik dalam Perikatan Nasional untuk mengambil apa-apa langkah pasal berpegang pada prinsip penyatuan ummah. Kalau lihat sejarah, kita nak menyertai muafakat nasional dulu tapi kita ditolak, tak diterima walaupun sudah dijawab secara rasmi. Jadi ini usaha yang PAS hendak ambil. Sama ada itu akan berhasil, wallahualam, saya tak dapat pastikan, kata Muhyiddin. Tambah pengerusi Perikatan Nasional itu, beliau menghormati apa sahaja keputusan yang akan dibuat oleh PAS. Beliau menjawab soalan media berkaitan kenyataan naib Presiden PAS, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, bahawa parti itu akan terus mempertahankan hubungan parti itu bersama UMNO. Ini kerana menurut Menteri Besar Terengganu itu, agenda penyatuan ummah yang menjadi tunjang utama muafakat nasional lebih besar berbanding survival atau kelangsungan mana-mana parti politik tertentu. Sementara itu, Muhyiddin berkata dalam pertemuannya dengan pemimpin tertinggi PAS baru-baru ini, mereka menyatakan mahu tetap bersama Perikatan Nasional. Penegasan tersebut dibuat oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Setiausaha Agung parti itu Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Tetapi dari sudut Perikatan Nasional, kita masih dalam Perikatan Nasional dan PAS. Dalam pertemuan saya pada Hari Raya baru-baru ini dengan Presiden dan Setiausaha Agung, katanya PAS tetap istiqamah dalam Perikatan Nasional. Tapi apa PAS nak buat? Apa usaha kita? Tak apalah. Akhirnya kita akan duduk semeja, bincang apa yang terbaik untuk Perikatan Nasional dan lebih penting apa yang baik untuk negara. Itu saya fikir kita perlu berikan perhatian, katanya dalam sidang media. Sebuah portal sebelum ini melaporkan Ahmad Samsuri berkata perjuangan PAS tidak bersandarkan kepada agenda kepartian atau survival politik parti-parti tertentu semata-mata, sebaliknya melihat kepada agenda lebih besar iaitu penyatuan ummah. Kita akan terus berusaha melakukan perbincangan bersama UMNO demi memastikan kerjasama terjalin antara dua parti terus utuh walaupun ada setengah pemimpin menyifatkan muafakat nasional sudah berkubur, katanya. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad jarang mengugut hendak menyaman seseorang. Bagaimanapun kali ini berbeza sama sekali. Mahathir mengancam hendak menyaman Presiden UMNO Zaid Hamidi kerana mempertikaikan status kaumnya sebagai orang Melayu. Saya cabar Zahid untuk tunjuk bukti tentang identiti saya yang pertikai diri status bangsa saya sebagai orang Melayu. Jika dia tidak meminta maaf dan menarik balik fitnah itu, saya akan ambil tindakan mahkamah, katanya sambil menyifatkan kenyataan Zahid sebagai memualkan. Mengaku mempunyai darah India, Mahathir menegaskan namanya dalam kad pengenalan menggunakan bin, bukan anak lelaki. Mengikut takrifan Perlembagaan Malaysia Perkara 160, saya Melayu dan perjuangan saya adalah untuk pertahan kepentingan bangsa saya. Ibu dan bapa saya dilahirkan di tanah Melayu sebelum merdeka dan kami semua beragama Islam. Saya kecil, pertuturan keluarga saya di rumah adalah bahasa Melayu serta adat yang kami amal adalah adat Melayu, katanya. Zahid pada Julai 2017 ketika menjadi Menteri Dalam Negeri menunjukkan gambar didakwa salinan kad pengenalan Mahathir yang menurutnya memaparkan namanya sebagai Mahathir A.L. Iskandar Kuti. A.L. adalah singkatan kepada anak lelaki yang biasa digunakan pakai sesetengah kaum termasuk India. Kuti ialah nama dalam bahasa Tamil. Nama Melayu menggunakan gelaran bin atau binti, istilah Arab yang menunjukkan kepada anak lelaki atau anak perempuan. Menyifatkan Zahid sebagai seorang pembohong tegar, ahli Parlimen Langkawi itu berkata tujuan Zahid berhubung kenyataan kad pengenalannya itu sewaktu kempen pilihan raya umum ke-14 hanya untuk memburukkan dirinya. Zahid juga kata Mahathir menggambarkan seolah-olah dia menipu mengenai status bangsanya. Sebelum ini saya tidak gemar menggunakan mahkamah walau ramai yang memfitnah saya kerana saya sedar di dalam kempen politik akan ada yang bertindak di luar batas dan had. Tetapi kali ini saya merasa perlu bertindak kerana sikap pembohong Zahid ini amat memualkan dan tidak boleh dibiar begitu sahaja. Ia bukan sahaja kerana ia merosakkan reputasi saya, tetapi penipuannya kepada penyokong UMNO dan orang Melayu lain demi untuk dia mahu kekal berkuasa amat berbahaya, katanya. Pemilihan PKR cabang Port Dickson menyaksikan insiden kekecohan sehingga memaksa pasukan polis dan pasukan simpanan Persekutuan FRU mengawal keadaan di Dewan Serbaguna Bandar Spring Hill. Menurut laporan berita harian,
Proses pengundian sewaktu hujan lebat direncatkan dengan protes yang dilakukan oleh kumpulan yang mendakwa, bukan kumpulan MB. Mereka dilapor tidak berpuas hati dengan cara pengundian yang didakwa memihak kepada calon yang juga Menteri Besar Negeri Sembilan, Aminuddin Harun. Ini menyebabkan mereka mengadakan protes di pusat mengundi sebelum berlaku pertengkaran antara kumpulan itu dan kumpulan lain. Keadaan menjadi lebih tegang sehingga memaksa campur tangan pasukan keselamatan, polis dan pasukan FRU. Bagaimanapun keadaan kembali tenang apabila polis berjaya mengawal keadaan dan pengundian berjalan lancar walaupun berlaku perang mulut di antara kumpulan terbabit. Dalam pemilihan di peringkat cabang berkenaan, Aminuddin mencabar penyandang ketua cabang M. Ravi yang juga Adun Seri Tanjung. Mereka berdepan dua lagi pencabar iaitu Halim Komiza dan B. Sivalingam. Aminuddin juga bertanding bagi jawatan naib presiden PKR bersama Kem Rafizi Ramli. Pemilihan PKR bermula pada 13 Mei lalu dan akan berlangsung selama 10 hari.